dalam bab tadi kan yang isu global ikhwan lah saya bawa, alhamdulillah kami pun, saya pun antara ahli panel lah. Baru ni yang bila kita jumpa bahan-bahan bukti tu terlibat di peringkat Pahang. Peringkat Pahang. Baru ni sebelum dia hantar ke hukum syarak, kita kena teliti dulu. Tapi kalau yang melampau tu yang kita tengok, ini tak betul ni. Contohnya air mandian Rasulullah. Kan? Air mangkuk Rasulullah. Di mana daripada sumber dia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita pada hari ini, kita akan teruskan lagi kita punya rancangan Safa Talk edisi ke-6. Jadi hari ini kita bawakan seorang tokoh di Pahang ini, iaitu Dr. Hilmi Mat Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dr. Hilmi sekarang ini merupakan dekan Pusat Sains Kebenasian UMPSA. InsyaAllah dalam tempoh bukan sejam 4 minit ini, kita akan bersembang-sembang, berbincang berkenaan tajuk yang kita lihat semakin lama semakin penting. Terutama di zaman ini, iaitu berkenaan dengan kesatuan. Kesatuan secara spesifik lagi, bagaimana Islam melihat persatuan itu penting ataupun tidak, ataupun perbahasan berkenaannya lah. Jadi insyaAllah saya akan tanyakan beberapa soalan dan Dr. Hilmi akan menjawab dan kita akan santai lah. InsyaAllah ya. Okey. Jadi tanpa buang masa, kita mulakan soalan dipanggil pemanas badan lah. Pemanas badan. Iaitu berkenaan bila sebut kesatuan dan Islam, sangat sinonim. Jadi bagaimana Islam melihat ataupun mendefinisikan kesatuan itu? Mungkin boleh Dr. Hilmi kongsikan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas liputan. Dan ni podcast yang ke-6 Dari tahniahlah pada Jabatan Pematuhan Syariah atas usaha yang baik inilah, usaha dakwah kita lah kepada masyarakat. InsyaAllah. Baik, kita kembali pada soalan tadi dan tema kita adalah kesatuan. Kan, bagaimana Islam mendefinisikan kesatuan? Kita boleh tengok kalau tengok dalam kamus percakapan kita ni, dalam Islam kesatuan ataupun ijtima' ataupun wahdatul ummah boleh kita definisikan sebagai persaudaraan yang kukuh berdasarkan keimanan pada Allah dan ajaran Rasulullah. Itu dia punya kata apa tu, maksud dia kan, kita yang kita nak faham lah. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu dalam akidah, ibadah dan juga akhlak, serta menjauhkan perpecahan. Baru ni saya ada menghadiri satu sambutan Rasul dekat negeri Pahang, dan ada Tita Tuanku pun sendirilah. Tuanku kata dia memang dia nak sangat umat dia ni ataupun rakyat di Pahang ni supaya bersatu melalui masjid contohnya kan, agama lah. Dan itu merupakan satu benda yang penting lah kita sebagai orang Islam ni bertanggungjawab. Dan tahniahlah pada Jabatan Pematuhan Syariah kerana usaha ni dilihatkan benda yang penting lah yang semakin hari kita tengok semakin agak terhakis lah. Lebih-lebih lagi sekarang ni budaya TikTok, budaya semua berkongsi kan, macam-macam boleh. Yang kita rasa, ya Allah, kalau tak dibendung, kita akan rasa impak dia pada kita lah. Okay, terima kasih. Bila kita sebut unity atau persatuan ni, dan kita kata ada kaitan dengan Islam, maka Islam ni kita kena balik kepada sumber asalnya, iaitu Al-Quran, Sunnah dan sebagainya lah. Okey, jadi maka adakah di sana saranan ataupun firman Allah ataupun kalam Nabi ataupun para sahabat berkaitan dengan kesatuan ataupun kita kena bersatu ni? Jika ada mungkin boleh kongsikan. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya memang bila benda itu penting, dia tak dapat lagi pada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kata sahabat lah, kata hikmah. Jadi kalau kita lihat tentang kesatuan ni dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang maksudnya, berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ada dua perkara di sini yang kita kena highlight kan. Yang pertama, perintah Allah Ta'ala, iaitu kita bersatu. Kesatuan lah. Dan jangan pecah. Bila bersatu, jangan pecah lah kan. Kalau tengok tafsiran Imam Qurtubi dalam ayat ni, dia menyebut janganlah kamu pecah belah dalam agama kamu seperti pecahnya golongan Yahudi dan Nasrani. Atau pecahnya golongan-golongan yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ni lah. Jadi di situ kita lihat bahawa tuntutan untuk kita bersatu padu ni datang daripada Allah dan Rasulnya. Dan penting sekali kita hayati dengan baik. Yang kedua, kalau kita lihat sabdaan Nabi, iaitu fa inna yadallahi 'alal jama'ah fa inna syaitan
ma'aman ma faraqal jama'ah yarqud. Maksudnya dia dah sungguhnya tangan Allah bersama dengan jamaah. Dan sungguhnya syaitan itu akan berlari bersama dengan mereka yang memisahkan diri daripada jamaah. Di sini pun Nabi kata kena bersatu, kena ikut jemaah, kena ikut majoriti yang menyokong agama Allah. Kadang-kadang juga majoriti yang tak menyokong. Kan? Jadi kita tengok, lepas tu kena ada landasnya syarak. Landasnya Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiganya kata-kata hikmah juga oleh ulama, yang kita boleh ambil kata-kata daripada ulama-ulama kita yang mengatakan bahawa mereka menekankan pentingnya kesatuan ummah ni seperti mana Khalifah Abu Bakar yang sangat mentingkan perpaduan dan kepimpinan. Jadi kalau tengok tiga-tiga perkara tadi kita lihat daripada Allah Ta'ala, daripada Rasulullah, daripada sahabat, semuanya tak lagi daripada menekankan kesatuan. Jadi kita ni kadang-kadang ada pendapat yang terpencil lah. Contohnya dalam isu COVID dulu kan, isu-isu vaksin dulu. Kata Ustaz, saya tak nak lah. Tengok sekarang ni apa berlaku. Sebab kita kena ikut betul apa yang diputuskan oleh kerajaan dan di belakangnya Majlis Agama Islam. Ya. Kan? Bukan sahaja kan. Bukan sahaja je. Dan ada pakar-pakar perbuatan. Sekiranya tersilap, itu nak macam mana? Ijtihad lah kan. Ijtihad. Kedua-duanya ada hikmah dengan. Okay. Saya tertarik dengan tafsir Imam Qurtubi tadi. Maknanya kita janganlah kita berpecah seperti mana umat terdahulu, terutamanya Majusi Nasrani kan, Yahudi. Jadi tetapi di sana ada ayat Al-Quran surah Hud antaranya ayat 118 wala yazaluna mukhtalifin. Maknanya akan berterusan berpecah belah. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang apa fenomena akhir zaman akan berpecah. Ramai macam buih tapi tidak ada fungsi yang kuat contohnya kan. Jadi bagaimana kita nak harmonikan? Saranan ada tapi akhir zaman memang akan berpecah. Jadi macam mana kita nak fahamkan kan? Kadang-kadang kata buat apa nak memang Allah kata memang akan pecah. Nabi kita pecah apa kita nak bersatu lah. Itu. Macam mana kita nak harmonikan perkara ini? Betul. Jadi dalam konteks ni kita kena memahami bahawa apa yang Tuhan suruh kan. Dalam Islam dia tidak tengok hasil. Dia tengok usaha kita. Kan. Macam kita yakin semua satu hari bumi ni akan binasa. Tapi tak boleh kita biarkan saja. Ya, mesti jaga alam sekitar, mesti ada apa tu kata sekarang ni dalam hijau kan. Dalam konteks tu, itu usaha tu. Sebab itulah kata Rasulullah, kalau esok hari kiamat pun di tangan kamu ada biji benih, kamu kena tanam. Ya, betul. Kan? Maknanya usaha kita tak boleh kita rasakan itu. Baik, kembali pada yang Ustaz sebut tadi kan, surah Hud tadi tu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kan? Surah Allah Azim. Ayat ini menyatakan bahawa kalau Allah Ta'ala nak manusia ni jadi satu kesatuan, boleh. Tapi tidak macam tu. Allah Ta'ala akan biarkan kita ni berselisih pendapat. Bersalah-salahan. Sebab di sana ada hikmah dia. Betul lah saya kata tadi bahawa takdir Tuhan tu jangan dipertikaikan. Kan? Kita kena usaha je. Betul lah kata ulama, bila berlaku musibah, ada 3 golongan. Satu golongan yang dia marah. Dia kata, kenapa jadi macam ni? Kenapa kena pada aku? Blame. Orang macam ni dia berdosa. Yang keduanya orang sabar. Orang sabar ni, tak apalah. Macam mana Tuhan takdir macam tu. Dia terimalah. Dia sabar dapat pahala. Yang ketiga pula ada orang yang kata Alhamdulillah. Alhamdulillah kata kan. Semua ni kata Allah Ta'ala. Mana dia redha. Tingkat dia lebih tinggi lagi. Begitulah maknanya kita melihat bahawa apa yang terjadi itu tak boleh kita salahkan takdir. Kita kena berusaha sebaik mungkin. Itu yang pertama lah. Yang kedua dia kata tadi, umat Yahudi telah pecah pada 71. Nabi katalah. Kan? 72 golongan, begitu juga Nasrani. Berpecah pada 71 dan 72 golongan. Dan umatku akan pecah. 73 golongan. Lagi banyak. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini yang pertikaikan. Apa satu tu? Yang satu adalah mereka yang mengikuti aku dan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah lah. Kan? Di situ pun kita lihat hari ni kan, baru-baru ni isu yang banyak juga lah. Kita tengok di negara kita ni kan. Semua orang mendakwa dia yang di ahli sunnah wal jamaah. Kan? Jadi itu dan kadang-kadang kita kesian pada masyarakat. Bila asatizah pun kadang-kadang ada tak sama rata ni, tak sama pandangan ni, masyarakat yang menjadi mangsanya. Lagi pening lah. Lagi pening. Lepas tu lah, kalau boleh kita ada badan yang terkuasa, JAKIM sebenarnya. Pada mereka lah patutnya kita bergantung dan beri keyakinan. Sebab mereka dah diberi amanah untuk menjaga negara ni dengan aman. Segi akidahnya, segi ibadahnya. Itulah Ustaz. Mana ya? Okay, baik. Kalau kita tengok awal tadi kita dah
saranan pada Allah Rasul pun ada. Lepas tu bagi pemahaman tafsir kan. Jadi bila dia adalah satu benda yang diperintahkan, diminta untuk kita bersatu, adakah sebagai kita yang sekarang ni, umat zaman sekarang ni, adakah contoh-contoh yang boleh kita jadikan contoh bagaimana kesatuan ni menguatkan contohnya peradaban dan sebagainya. Kalau mungkin boleh Dr. kongsikan bagi kita yang zaman sekarang ni, geng-geng milenial ni tahu, pernah ada dulu kesan kesatuan ni apa terjadi contohnya kan. Betul Alhamdulillah, alhamdulillah. Betul lah, maknanya kita ni memang kena sejarah lah tengok zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman tabi'in kalau kita lihat pada sejarah, kita boleh ambil apa yang berlaku, contohnya Piagam Madinah. Nabi ketika cuba menyatukan Muhajirin dan Ansar, bayangkanlah Haus dan Khazraj yang beratusan tahun bergaduh. Kan, tak boleh bersatu. Tapi akhirnya bila Islam bawa agenda dia boleh bersatu. Maknanya sebab itulah satu ni sebenarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tentukan. Itu berpecah bukannya tu sampai membunuh-bunuh tu. Guna kaedah macam mana pun kalau kita tak kembali pada Allah, memang susah nak kita nak bersatu. Kan, itu yang kita usahakan lah. Baik, yang keduanya Khilafah Uthmaniyah, di bawah pemerintahan Uthmaniyah, umat Islam sebagai bangsa dan latar belakang hidup kesatuan dan bentuk upaya yang kuat kan. Mana zaman Uthman pun begitu juga. Melalui Andalusia pun melalui kerjasama kesatuan umat Islam Andalusia menjadi pusat ilmu dan peradaban selama berabad-abad. Ini tiga perkara ni lah. Kita lihat balik pada sejarah, bila Islam bersatu, walaupun kita ni kena bangsa lain-lain kan. Sebab itulah saya lebih suka sebenarnya di Malaysia lah. Di Malaysia ni kita ada bangsa Cina, India kan. Tapi sebenarnya kita ni boleh bersatu juga kalau kita kembali pada agama. Ramai orang India, orang Cina yang masuk Islam kan, tengok kelebihan dia. Itu titik persamaan ya. Betul lah. Betul lah. Kita orang Islam ni kena tunjukkan contoh. Kan, contoh teladan sebab akhirnya kita akan tengok dan akan lihat dan akan terbuktilah kalau kita tengok cerita rancangan-rancangan dalam radio IQ dari ruangan yang inspirasi muallaf. Tengok kita kadang-kadang pelik cerita tu, macam mana masuk Islam? Rupanya ilhamnya Allah Ta'ala bagi. Betul. Hidayah kan? Hidayah tu. Jadi itulah yang patutnya kita doakan supaya kita terus dapat bersatu. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan. Okey, seterusnya saya nak tanyalah kita, terutamanya di Malaysia ni, kita melihat sekarang ni macam Doktor dah sebut awal tadi, pertumbungan yang agak tajam. Kita sebutkan agak tajam lah, makin tajam. Baik di sudut akidahnya, baik di sudut fiqahnya. Jadi terutamanya lagi menajamkan pertumbungan, contohnya satu di antara asatizah, kedua di antara netizen penyokong belakang tu. Kan, yang batu apinya, yang tak tahu cerita mana-mananya, macam-macam. Zaman sekarang, zaman kebebasan, semua boleh menulis, semua boleh bersuara, tak ada pengadil, tidak ada pengawas contohnya. Jadi bagaimana Doktor melihat fenomena ini berlaku dan setakat mana, dan apakah mungkin langkah terbaik kita ni nak ambil pendekatan bagaimana untuk menghadapi peristiwa keadaan beginilah. Kita tengok ada je isu, akan ada 2, 3, 4 macam-macam camp. Ini camp sana, ni camp sini, negeri sana, negeri sini, tempat sana, tempat sini. Ikutlah aspek apa saja. Macam dulu kita sebut vaksin, contoh vaksin pun. Vaksin dia dah rentas lah kadang-kadang. Maknanya dia dah rentas, tak ikut tim mana, tapi ada ini pandangan macam ni, pandangan macam ni. Lepas tu sebab contohnya yang terbaru kalau saya sebut, yang bagaimana yang JSB pun asatizah ada juga pertembungan. Sudut ekonomi macam ni kan. Dan akidah kita macam-macam bertembung yang disebut dah tadi Doktor sebut. Jadi bagaimana kita nak menghadapi keadaan begini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, panjang soalan tu. Saya huraikan sikit je. Betul lah. Okey, betul kalau kata sekarang ni ada perbezaan segi sudut akidah dan fiqh lah kan. Tengok ada negeri tu yang mengamalkan macam ni, negeri macam ni, majoriti macam ni kan. Jadi betul lah dia berlaku ni antara sebabnya perbezaan tafsiran sumber lah. Umat Islam menafsirkan Quran dan Sunnah dengan berbagai pendekatan. Tadi ada satu sahabat saya dia share dalam WhatsApp dia tentang satu hadis berkaitan tentang lepas beri salam, Nabi menyapu muka. Mengatakan muka tu kan. Jadi kalau dibahaskan dalam azkar tu, kita lihat hadis tu ada yang lemah. Tapi kalau pihak mufti tak ada masalah nak buat. Kan, amalkanlah. Cuma jangan kita timbulkan polemik. Kan, jangan salahkan orang. Kalau orang tak nak buat, ada sumber ni, walaupun mungkin agak lemah lah sumber tu, tapi dari sumber. Kita walaupun ada lah.
Janganlah kita kata dia tak boleh ni, dhaif ni. Ni sesat, tak boleh sebabnya pendapat ulama. Kan jadi kita kena ada stand bahawa belapan ada. Sebab nature Al-Quran ataupun nature hadis ni dia diambil dengan pandangan ulama. Kan dengan kesikahan periwayat hadis dia. Jadi itu yang kadang-kadang umat Islam hari ni dia terlepas pandang menyebabkan rasa dia je betul. Kan orang lain semua salah. Ini tak boleh kata dia gitu. Yang kedua, dia berlaku sebab latar belakang budaya dan geografi. Faktor budaya, bahasa, macam kita di Nusantara ni, Imam Syafi'i. Mudahlah. Kalau di belah-belah India sana, Imam Maliki. Kan, yang sesuai. Kalau di Saudi, mungkin Hambali. Jadi tengok, kita pun tahu kalau pergi Saudi, tak ada kunut. Kan, kita boleh terima. Sebab dia semua datang daripada ulama belaka. Sumbernya. Tapi janganlah kita kata kita je betul. Kan. Sebab tu lah, sebenarnya hikmah. Dia ada benda yang bersalahan tapi ada hikmahnya. Tengok pada tempat dan lokasi dia. Dan ada juga yang tak ada hikmah, maknanya kan yang bahaya. Itu yang kita kena bezakan lah. Dalam bab tadi kan yang isu global ikhwan lah. Saya bawa, alhamdulillah kami pun, saya pun antara ahli panel lah. Baru ni yang bila kita jumpa bahan-bahan bukti tu. Terlibat di Peringkat Pahang? Peringkat Pahang. Baru ni sebelum dia hantar ke hukum syarak, kita kena teliti dulu. Tengok dia punya bahan-bahan bukti tu betul ke orang Mahdiah tu, siapa yang buat. Kenapakah yang salahnya. Jadi kita nilai tengok. Tapi kalau yang melampau tu yang kita tengok, ini tak betul ni. Contohnya air mandian Rasulullah. Kan? Air mangkuk Rasulullah. Di mana daripada sumber dia? Kan? Jadi betul meragukan. Memang kadang-kadang kita nampak bahawa faktor-faktor ekonomi memang penting lah. Kan? Ada orang dalam TikTok beritahu, tengok tak ada orang jaga kuda lah sekarang ni. Tak ada kan. Kuda tak ada, toge tak ada, susah semua kan. Toge tak ada. Sebenarnya dia kena tengok secara menyeluruh. Kan? Menyeluruh. Sebab yang kita takut, contohlah kalau kahwin 4 orang isteri 40 orang anak. Ayah tak ada anak satu. Betul. Lepas tu bila kahwin tak ada rekod pula. Dia punya surat nikah. Bahaya sangat tu. Bahaya sangat. Jadi benda tu adakah kita nak compare, nak kita bandingkan dengan ekonomi? Betul. Ini lebih penting. Ni nasab semua betul. Jadi kadang-kadang kalau netizen ni ataupun orang TikTok ni dia ikut perasaan dia je kan. Dia tak tengok menyeluruh. Dia tengok konteks dia je kan. Jadi kita kena ada keyakinan pada pihak berkuasa, pihak JAKIM, yang mana mereka ni kita rasa mereka ni bukan orang calang-calang. Kan, yang terdiri pada ulama-ulama yang hebat yang untuk menentukan ataupun membuat keputusan terhadap perkara itulah. Itulah insya-Allah. Okey. Terima kasih Dr. Ilmi atas jawapan yang rasanya sangat penting untuk kita faham. Kita faham asas perbezaan ni. Kadang-kadang tu ada perbezaan ulama, kita nak pegang pun sebenarnya ada kita berlapan dada. Berlapan dada setengah. Tapi ada perkara akidah yang kita kena kuatlah. Kita tak boleh berlapan dada, tapi ada benda yang macam tadi, antara benda ekonomi, muamalat dengan akidah kena utamakan. Dengan nasab mana lebih utama kan. Jadi saya baru baca sebenarnya perkongsian daripada Dr. Farid Syahran, fellow IKIM. Tajuknya pertemuan yang tidak menguntungkan. Jadi mungkin pendengar boleh buka Facebook masing-masing, tengok dekat situ macam mana sangat baguslah menceritakan fenomena dan rugi sebenarnya umat bila dengan pertemuan tu yang tidak diperlukan. Terutama perkara cabang. Perkara usul kita kena bersatu, tapi perkara cabang ada benda yang lebih ramai disebut sini, tidak ada pengadil, semua orang boleh bersuara. Siapa yang betul macam nampak macam salah. Sedangkan dia tak bersuara tapi dia kena pukul dengan media sosial lah. Zaman sekarang ni tak pukul fizikal dah. Media sosial semua pakai share, semua pakai cyberbully dan sebagainya. Betul. Ini berlaku lah. Kadang-kadang sebenarnya dia betul, tapi yang komen tu dia dapat secara masak maklumat, attack macam dia yang salah. Itu yang berlaku sekarang ni. Okey. Tadi kita melihat konteks Malaysia. Mungkin kita boleh bincang global, dah sebut global tadi. Kita global kan. Bagaimana doktor melihat perpecahan di kalangan negara Islam? Yang mana yang paling terkesan, paling merugikan adalah Palestin. Kita tengoklah. Antaranya dan berlaku perpecahan ini dan masih berlaku, dan doa-doakan moga tak betul salah. Apa pandangan doktor dan apa mungkin langkah terbaik dalam perkara ini? Baik, dalam konteks global tadi kan. Sebelum tu saya nak patah balik Ustaz tentang silakan. Segi akidah tadi kan. Kita hari ni dimomokkan dengan isu-isu akidah ni dua lah biasanya. Sama ada tauhid tiga tauhid tu, orang kata yang 3 serangkai tu kan, uluhiyah, rububiyah, asma sifat tu, dan juga sifat 20. Itulah kalau ulama-ulama pondok dia pertahankan sifat 20 dia. Itu kadang-kadang pun kita kena
tengok kan di mana benda ni yang kita, kalau kita dah biasa dengan sebab dulu, terus-teruskanlah. Kan sebabnya yang penting ada ilmu tu. Kan bukan kita nak perbahasan yang tidak ada bukan kata tidak ada selesai. Kan sebab masing-masing yang penting akidah tu betul. Kan untuk apa? Untuk kita mengelak kepada tentang akidah ajaran sesat. Betul. Yang terbaru ni ada apa nama Azmi Ismail apa datang pada Singapura. Oh ya. Kan dengan unsur jumpa dengan Rasulullah. Anytime dia jumpa Rasulullah. Oh. Jadi perkara ni dia bukan sikit pengikut dia. Ya. Di Singapura ramai, masuk di Malaysia pun ramai juga. Sebab itulah penting kita pegang sifat 20 tu ataupun 30 tu dengan cara yang betul-betul kepahaman yang baik. Supaya dapat elakkan ajaran sesat yang semakin hari semakin membimbangkan kan. Perlunya kaedah mengenali Allah kan. Betul. Kena mengenal Allah ma'rifatullah tu dengan cara yang betul lah. Baik. Okey, kembali pada cerita tadi lah kan. Tentang di kalangan Islam itulah kita bimbang. Ini yang terbaru ni bila Israel bom Lebanon, Iran pula lah bom Israel. Ya. Jadi kita tengok, kita bimbang sudah kita lah yang tengah-tengah tu. Yang ramai tu. Yang ramai tu. Jadi itulah kita pun tak dapat nak kawal benda tu. Saya lihat punca ni perbezaan ideologi politik lah sebenarnya. Sistem pemerintahan dan pendekatan politik yang berbeza. Menyusulkan ketenggangan antara negara-negara Islam. Dia politik tu dia isu dia apa? Persaingan ekonomi, geopolitik, perebutan sumber alam seperti minyak, pengaruh geopolitik menyebabkan konflik. Kan dia tidak nampak kemanusiaan tu mengatasi segala-galanya. Kan walaupun kita tengok isu Palestin kan yang tidak berkesudahan. Tapi tak dapat juga nak selesai. Kenapa? Kerana masih lagi tak nak lepaskan pegangan yang politik tu. Yang kita tengok semakin membimbangkan lah. Kan yang sepatutnya negara ni kita ada NATO kan. Kita ada OIC yang sepatutnya kita boleh buat dialog kan. Sebabnya dialog ni antara perkara yang penting juga. Kita menyatakan apa yang tak betul. Di meja rundingan, di meja bulat. Kalau tak, benda akan berterusan lagi. Yang ketiga, dia berlaku juga sebab perbezaan mazhab. Konflik mazhab Sunni dan Syiah menambah kepecahan. Ya, betul. Kan, Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah. Kan, jadi benda tu pun kita tengok merugikan. Dan benda ni, itulah, kena ada dialog juga, kena ambil kata sepakat. Kalau tidak, dia akan jadi huru-hara juga berlaku. Makin teruklah dunia ni. Baik, yang keempat, pengaruh kuasa asing lah. Campur tangan kuasa asing dan politik dalaman negara Islam ni. Saudi ada orang belakang dia. Kan? Israel ada orang belakang dia. Proksi belaka. Jadi kita nampak benda tu ruginya orang Islam lah. Kan? Dulu lah, masa saya kecil lah. Kenapa negara Islam tak ada bersatu? Kan? Kita ada Arab Saudi, mana kan? Kita ada Syria, kita ada Lebanon, kan? Banyak lah. Tapi tak bersatu. Sedangkan Israel tu kecil je. Ya, betul. Kan? Kalau kita bersatu, senang mudah je. Kalau logiknya, kepung tu dah habis lah. Habis dah. Kalau kira lah. Tapi itulah mungkin kita kata usaha kena buat lah. Kan? Bagi saya nampak memang kita kena berusaha. Ada pun yang mentakdirkan, itu Allah Ta'ala lah. Kan? Kadang-kadang ada kata, Ustaz, berapa kita sokong Palestin kata? Dia kata gitu. Kan? Nampak tak dia pun tak ada ambil tindakan apa-apa. Saya kata tugasan kita. Kan, malam yahtam bi muslim falisa minna kan. Maknanya siapa yang tidak ambil faedah prihatin pada orang Islam bukan di kalangan kita. Jadi usaha kita adalah untuk kita kembali dan untuk kita ikut perintah Nabi, iaitu orang Islam mesti pertahankan orang Islam. Dia yang isu Palestin tu ada setengah-setengahnya dia sebut tak tolonglah Palestin nanti menang juga nanti. Dia beriman betul hadis akhir zaman, tapi dia kata tak apa, nanti akan ada tentu Mahdi macam-macam lah. Dia macam-macam orang punya pemahaman ni. Dia kata tak payah, nanti ada orang tunggu masa nanti akan menang juga. Macam tu. Ada yang kata ni tak menang dah. Dia berbeza-beza lah. Bagaimana melihat. Okey, baik. Okey, terima kasih Doktor tadi berkenaan pandangan. Berkenaan bagaimana pecahan di peringkat global umat Islam lah. Okey, kita kembali balik kepada organisasi yang mana kita tahu Dr. ini bukan dekan. Dekan Pusat Sains Kemanusiaan, yang mana bila dekan ni dia tidak dapat lari menguruskan manusia, menguruskan organisasi. Jadi bagaimana Dr. ini melihat menguruskan organisasi dari sudut kesatuan, kepentingan kesatuan dalam organisasi dan impak dia dan atau kesan jika tidak bersatu. Mungkin Dr. ini boleh kongsi ke? Baik, terima kasih Ustaz. Semalam saya hadir sebagai panel satu program
Yadim Okey. yang tentang watan lah. Watan. Saya tengok poster tu hubul watan. Kan, hubul watan. Dekat UMP Di UMP buat. interest. Ini dia buat Nusas. Okey. Maknanya hubul watan ni maksudnya cinta tanah air lah kan. Ada berlaku baru ni, saya ada sahabat saya ada hilang handphone. Okey. Hilang handphone di Mekah. Dia handphone di Mekah. Jadi bila hilang handphone tu dia kata memang susah nak dapat lah. Kan, yang payah lah. Tapi dia sayang handphone tu. Okey. Kan, jadi banyak isi dalam tu. banyak isi macam-macam kenangan dia kan. Jadi pun dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau boleh ya Allah temukanlah handphone aku ni. Sebab banyak benda-benda faedah yang aku ambil padanya. Lebih kurang setengah jam anak daripada Malaysia telefon dia. Dia kata, ayah, ada tak ayah hilang handphone? Sebab ada orang Indonesia telefon dia pun. Orang Indonesia. Okey. Dia kata, betul hilang. Dia kata, ayah telefon orang ni melalui handphone isteri lah. Jumpa sekali-sekali tempat. Dia pun jumpa dapat handphone dia. Jadi dia rasa sangat terharu lah kan. Doa makbul. Lepas tu Allah Ta'ala temukan dengan orang yang baik. Jadi dia kata, puan, boleh tak saya nak bagi puan duit? Kata, Dia tak nak, kata. Dia apa puan nak? Satu je saya nak, kata. Saya nak tuan doakanlah negara saya. Negara Indonesia tu. Kata, ya Allah. Mana dia tak nak duit, dia nak negara dia tu selamat. Maknanya kita ni, itulah sebenarnya kita kan. Kita ni ada bangsa sini, India. Kalau kita hubul watan tu betul, ikut kacamata Islam, kita akan rasa tak nak berpecah ni. Betul. Kan? Tak untung langsung. Tak untung langsung. Macam kata awak Cina, baik Cina tak terima dia. Macam India tak terima dia. Dia memang orang kita. Tapi kita ada dah punya guideline apa semua. Janganlah kita menghina raja apa semua. Itu yang saya nampak. Kita perjuangkan hubul watan lah. Maknanya kan, supaya kena faham betul. Macam orang Canai lah. Canai asalnya makanan apa? Ya betul. Tapi kita terima watan kita. Sekarang ni universal lah. Universal lah. Pagi, petang, malam ada Canai. Jadi kita kena menerima tu. Kalau kita mendengar betul, insya-Allah lah kita tak akan berlaku macam ni kan. Kita rasa nak kelaris sama kita. Akhirnya negara kita juga ya. Baik. Paling boleh cerita tadi, dalam konteks organisasi, kesatuan yang penting kerana memastikan semua anggota itu punya malam yang sama lah. Macam kami lah di UMP ni, untuk menjadikan pusat kami ni holistik. Kan, pelajar-pelajar kami ni holistik. Bukan sekadar belajar teknikal TVET saja, tapi ada ilmu dalaman dia. Kan, dia boleh semayang dengan baik, dia boleh jadi imam, dia boleh suami yang baik pada keluarga dia. Itu yang kita nak highlightkan. Kita kena mengelakkan konflik. Kan, mengurangkan konflik dalam komunikasi dan bina budaya kerja yang positif lah. Sebab itulah saya lebih suka kalau mencapai, kalau kami kat Malaysia 7P lah. 7P ni macam penulisan, kan, kena ada grant apa semua. Tapi bukan semua orang dapat. Kan, kalau semua jadi profesor belaka, mana ada Persemadia, mana ada doktor ni kan. Jadi benda tu, kita kena terima benda tu. Jadi sebab tu saya kata, kita berusaha je. Yang menentukan Allah Ta'ala, tapi jangan tak berusaha. Kan, lepas tu kita tengok dari segi hubungan rohani kita, kan, tengok kawan-kawan kita, kita tentukan dari segi apa, orang kata bekerjasama, kan, bukan semua orang nak menang dia je. Kalau nak pergi jauh, kena bersama-sama. Kalau nak pergi dekat, tak apalah kan. Tapi mana kita kena ambil juga peluang ni bersama. Dan Islam pun kesatuan dijelaskan sebagai prinsip untuk mengukuhkan ummah yang boleh diterapkan dengan organisasi dan mencapai kejayaan lah. Macam saya ada jawatan sikit lah pengurusi masjid tu kan. Dalam masjid pun kita beritahu kan, maknanya kita datang masjid ni kerana Allah. Janganlah kita memendi orang kan. Jadi kadang orang bawa ke masjid, kita beli dia tak pergi masjid lah. Lepas tu lah kita kena tingkatkan melalui masjid, melalui persatuan, melalui koperasi juga. Saya juga pengurusi koperasi juga. Koperasi mana? Koperasi masjid lama. Okey. Mantap kan. Kita masa tu lah kita nak gunakan bahawa ini koperasi ni untuk orang ramai. Itu bukan untuk kita je. Jadi kena dalam persatuan ni kena ada, orang kata apa tu, lapang dada juga kan. Janganlah kepentingan kita tu yang highlight sangat. Kita nak kepentingan ummah tu. Kita nak apa yang Nabi ajar kita bersama-sama dalam segi dakwahnya, dari segi masyarakatnya ke arah keharmonian dan mencapai visi organisasi tu. Itulah yang dikira. Jadi maknanya bila doktor bertugasnya di UMP sebagai seorang pensyarah, lepas tu dalam masa sama adalah pengurusi masjid Hidayah. Jadi kalau tengok di masjid ni, mungkin kalau di kampus ataupun di universiti ni, dia circle dia macam lebih kurang sama lah. Tapi bila dekat masjid ni, dia ada jauh beza macam-macam kan. Maknanya dari sudut pendidikan, daripada PhD sampai yang mungkin yang tak belajar tinggi kan. Dari sudut umur pun mungkin berbeza.
dari sudut latar belakang politik pun bercampur. Jadi ada tak macam contohnya dipanggil sebagai satu halangan ataupun cabaran ni, saja saya tanyalah, mana menarik tengok macam sebagai pengurusi masjid nak mengharmonikan pelbagai punya idea, pelbagai punya pandangan. Yalah. Ini cara lama, ni cara baru, ini dia biasa bawa tempat lain. Macam mana tu kalau tu? Betul lah. Kita sebenarnya dalam MJK yang kuasa ni dia ada berbagai-bagai kemahiran je lah. Okey. Jadi kita bincang dan mereka pun ada feedback daripada jemaah semua kan. Jadi kita ambil benda tu sebagai satu input dan kita share. Kita tengok macam mana kita boleh rencamkan dia, kita boleh masakkan dia kan. Dan yang penting orang datang masjid selesa. Kan selesa dan datang masjid ni untuk dapat ilmu. Betul. Kan yang disampaikan. Sebab itulah kita ada kios-kios mu'ad semua tu kita beritahu. Kita pun tengok masjid ni dia kena dekat dengan masyarakat. Betul. Dia macam one stop lah, one stop center betul. Lepas tu kita lihat asnaf kita. Asnaf dia penting. Kan sebab kita tengok ada golongan-golongan yang perlukan kita bantu. Macam kami kan ada 80 keluarga yang kita beritahu pada masyarakat kita perlu bantu mereka ni. Kan sebab apa yang kita ada tu sebahagian kecil bukan milik kita je. Ada kita kena bagi juga. Jadi dengan kita beritahu macam tu, kita beritahu kenapa kita perlukan duit ni untuk banner ni, untuk banner tu untuk majlis ilmu. Jadi kita nampak masyarakat tu boleh bersatu, boleh rasa seronok sebab kita ada fulfill dia punya rasa hati dia. Mungkin kadang-kadang kita makan-makan kan. Benda tu penting lah. Kadang-kadang jiran sebelah rumah tak kenal. Di masjid ada kenal jiran dia kan. Betul. Jadi saya nampak kita kena masyarakat masjid dan dengan aktiviti yang dekat masjid. Contohnya Karnival Korea Masjid yang kami akan buat lah tu. Kan, jadi lepas tu budak kecil pun datang masjid. Jadi kita masyarakat masjid ni tempat bukan sekadar dia nak pergi buang air atau sembahyang Jumaat je. Tapi untuk dia kadang-kadang saya terlihat satu tempat masjid di KL lah. Dia ada klinik Fatihah dia. Cik Fatihah dulu. Dia ada klinik zakat dia. Ada wakaf dia. Dan ada juga untuk kita kalau ada masalah rumah tangga boleh share di situ kan. Dia ada channel dia lah. Ada channel dia. Jadi itu kita nampak dia semakin bagus lah kan. Betul. Boleh jadikan ejen kesatuan kita. Kalau tengok pun kalau Masjid Daya pun dia ada kedai-kedai tepi kan, jual kedai canai, daging tempat kan. Sebab jadi kadang orang pergi makan lepas tu semayang dia masuk parking kat situ kan. Sebab kadang tak banyak yang tempat-tempat yang kita nak masjid terutamalah yang kita nak buka seluasnya. Kadang-kadang bila habis kan tutup terus kan. Jadi dengan masyarakat tu jauh dah sikit. Bila jauh macam mana kita nak buat kesatuan tu. Ni antara Ustaz mungkin Dr. Imi banyak pengalaman lah tentang perkara ni kan. Okey. Baik. Mungkin soalan yang saya tanya yang terakhir lah. Ini berkenaan mungkin apakah nasihat Dr. kepada umat Islam secara umum lah tentang kepentingan untuk bersatu dalam konteks yang mungkin yang kalau pada kecilnya dengan organisasi lebih besar dalam masyarakat ataupun negara ataupun lebih besar lagi antara negara Islam ni, apa nasihat lah mungkin nak boleh dikongsikan bersama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, antara perkara yang kita boleh highlightkan lah, saya ada 4 perkara lah yang kita boleh rumuskan sebagai kata apa kita kena tengok. Yang pertama, menjaga ukhuwah. Ukhuwah ni bukanlah antara kita sama Islam je kan. Sebab itulah saya tarik dengan hadis Jibril tu. Nabi mengatakan bahawa Jibril sentiasa wasiatkan aku tentang jiran. Jiran kita ni ada yang Muslim dan non-Muslim. Tapi ada hak dia. Jaga jiran ni, jaga ukhuwah lah. Bersatu atas dasar keimanan pada Allah dan prinsip ajaran Islam yang menekankan perpaduan. Ingat maknanya kita kadang-kadang sebab apa Nabi suruh jaga ukhuwah, jaga jiran, sebab apa? Sebab itu penting. Nabi bersabda, kalau kamu nak tahu kamu baik ataupun tidak baik, tanya jiran kamu. Kalau jiran kata baik, kamu baik. Maksudnya gini, kadang-kadang kita kelahi dengan jiran kita. Tapi kalau kita berlapang dada, tak apalah, kita maafkan dia. Rupanya itulah yang Nabi nak. Kita berlapang dada, kita mengalah. Tapi itu bukan senang Ustaz. Betul. Jiran ni kadang kita nampak macam simple je. Tapi kalau yang sakit hati tu perlu sabar banyak tu. Tapi kalau dapat yang rahmat yang baik, kita rasa tenang kan. Kita ada ajar kepada tu kan. Tengok jiran dulu sebelum buat rumah. Tapi kita tak dapat macam tu. Betul. Cuma kita kena halat kepala kita, aku kena hormat jiran aku walaupun macam mana pun sebab Nabi suruh. Nabi suruh. Takkanlah Jibril pesan pada Nabi jaga jiran. Nabi ni orang yang bagus. Tapi dipesan oleh Jibril. Maknanya untungnya kita ni kalau kita tidak
bergaduh dengan jiran. Ya. Kan itu. Yang kedua, menghormati keberagaman. Menghargai perbezaan budaya, agama, pandangan dan sikap toleransi lah. Ada budaya dia, kita ada budaya kita. Jadi kita kena lapang dada. Janganlah kita rasa kita je betul kan. Sebab kita masyarakat majmuk, yang penting kita bersama-sama untuk bangunkan negara kita dengan kesatuan. Yang ketiga, elakkan perpecahan, janganlah biarkan isu politik. Politik, ekonomi, sosial mencakap belah kita lah. Ataupun pandangan mazhab tadi kan. Jadi benda tu kena juga berlapang dada. Sebab kita nak kesatuan tu, kita kena reserve. Kita nak tu kadang-kadang tak boleh kita halaikan sangat. Sebab kita nak berjemaah tu. Kan? Sebab itulah dalam perjuangan Islam tu, jemaah tu dititik beratkan. Kadang-kadang kena korban 2-3 orang. Tapi jemaah tu survive. Kena jaga kan. Kena jaga. Yang keempat, yang terakhir, amalkan keadilan dan kesesamaan lah. Maknanya ini pun Nabi beritahu kan. Ketika kes baju besi Sayyidina Ali lah. Dalam kisah tu, walaupun hakim itu memihak pada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tidak mahu kan. Dia tak nak. Bukan sebab dia. Tapi kalau betul tak ada bukti, sebab dia, bukti dia anak dia. Anak tu jadi saksi. Dia serahkan balik. Tapi hasil daripada berlaku perkara tu, Yahudi tadi masuk Islam. Kadang-kadang kita nampak benda-benda tu, ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah sebaliknya, ada betapa keuntungan sebaliknya. Itulah yang kita kena sabar untuk tunggu, sebab kita tak tahu kan. Just ikut apa yang Allah dan Rasul suruh, dengan ulama suruh, dengan hati yang ikhlas, insya-Allah lah saya rasa ada keuntungan selepas itu. Wallahualam. Okey, terima kasih Tok Ilmi. Menarik tadi tentang jiran tadi kan. Jiran ni kadang kita nampak rumah, kadang kalau office pun jiran juga. Betul. Walaupun definisi tu mungkin modern berbeza lah. Kan pejabat kita pejabat sebelah kan contohnya kan. Tak betul siapa pun kadang. Ataupun pejabat ke tempat workstation ke. Tapi benda tu kalau sakit hati atau tu, kita pun kesat hati, kita rasa tak selesa. Kita kesan macam-macam lah sekali. Pak parking pun berjiran juga sekali. Macam-macam. Macam kita asatidah Ustaz kan. Ustaz di Sasmed lah. Contohnya kalau kita buat doa selamat kan. Bukan kita je, kita ajak semua. Punya mereka semua tu kan nak. Sebab dia tak ada kelebihan macam tu. Ya, kan? betul. Sambutan tahun baru, Maulid Rasul ni. Memang kita lah sebenarnya guna ni untuk bersatu. Betul. Dia satu ni kadang tak formal kan. Kalau formal tak jadi juga, dia kena tak formal baru jadi. Okey, baik-baik. Okey, saya rasa terima kasih kepada Dr. Ilmi atas perkongsian. Kita bincang banyak ini. Mula pada kecil pergi sampai ke jauh kata bahasa, patah balik betul. Perkongsian di atas tema kesatuan, kesatuan dan perspektif Islam dan bagaimana kita melihat dan apa langkah-langkah yang terbaiklah. Terima kasih sekali lagi. Ini berkongsi idea, pandangan, ilmu pada kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Itu akan datang, kita akan jemput lagi insyaAllah Taimi dalam medium atau platform lain lah. InsyaAllah. Dan kita akan bertemu lagi dalam Safar Talk yang akan datang jika diizinkan oleh Allah SWT. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.